Hari ini saya amat cukup tak senang hati berhubung dengan parlimen kita. Rupanya bukan di parlimen saja ahli-ahli parlimen kita penting, malahan senator pun mereka sebagai ahli Dewan Negara yang bergelar senator juga kata, sebab menurut yang Ketua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim, dia kata bahawa sikap setengah ahli Dewan Negara yang didapati menghilang selepas menadakan kehadiran. Jadi mereka ni buat main-main. Ini yang buat kita marah. Parlimen ni tak ada bersidang, kita minta diadakan persidangan. Bila dah boleh bersidang, datang lari. Kenapa? Sebab sedangkan inilah masanya untuk mereka membincangkan masalah rakyat. Tan Sri Rais kata kehadiran Dewan Negara penting, bukan hanya pada sesi perbahasan, tapi juga pada sesi yang lain bagi membolehkan isu-isu yang ada yang menyentuh soal kepentingan rakyat dapat dibincangkan. Sebenarnya kadang-kadang kita pun marah dengan ahli parlimen ni. Bukan saja ahli parlimen wakil rakyat, ahli Dewan Rakyat, ahli parlimen Dewan Negara pun. Kalau dah penting, kalau begitu keadaan, tak payahlah kamu membodik sana, membodik sini, menuntut sana, menuntut sini untuk mendapat gelaran sebagai senator. Dah jadi senator, gaji anda berpuluh ribu. Janganlah anda enjoy dengan pendapatan. Masa sidang-sidanglah. Janganlah pula pergi main golf dan sebagainya. Ini kenyataan sebab selalu lihatlah dekat Dewan, di Dewan Rakyat. Nanti bila Dewan Negara bersidang 4 bulan nanti, rasanya begitulah juga. Ini satu budaya yang tidak baik. Kamu diberi amanah dan kamu dilantik oleh Duli Yang Maha Tuan Agong sebagai senator. Saudara perlu ingat ya, senator ni, jawatan ini adalah pelantikan daripada negeri-negeri selepas Dewan Undangan Negeri itu mencalonkan seseorang itu untuk menjadi senator. Contohnya, katalah di Negeri Melaka dicalonkan 2 orang sebab mengikut kotanya, dicalonkanlah 2 orang. Jadi dia, seseorang yang dicalonkan untuk menjadi senator ini, dia memegang amanah seluruh rakyat Melaka. Kalau dari Perak, katalah 3 orang atau 4 orang senator daripada Perak, selepas Dewan Undangan Negeri Perak membuat usul dalam persidangan Dewan mencalonkan orang ni jadi senator di Dewan Negara, maka bukan ramai 4 orang daripada satu negeri. Saudara, dia mewakili seluruh rakyat di negeri Perak. Kalau Persekutuan, seluruh rakyat di wilayah Persekutuan. Kalau daripada Sabah, seluruh warga daripada Sabah. Dan ada juga pelantikan daripada Duli Yang Maha Tuan Agong. Maka kalau dia tak hadir, dia mengkhianati kepercayaan yang diberi oleh Duli Yang Maha Tuan Agong. Sebab itu Dewan Negara penting. Sebab itu dia duduknya sebagai the upper house, bukan the lower house. Jadi nak jadi wakil rakyat, nak jadi senator ni, kalau tak nak, berhentilah, tak ada masalah. Kenapa menghabiskan duit rakyat? If you think that you are not fit to be the senator, please resign. Tak ada masalah, tak ada siapa pun marah. Tapi anda mengkhianati kepercayaan. Kalau di Selangor, Dewan Undangan Negeri Selangor bersidang, maka memutuskan dilantik si Fulan bin Fulan itu untuk jadi senator. Dan tanpa kelulusan Dewan Undangan Negeri, dia tak boleh dilantik mewakili negeri. Jadi dia wakil negeri. Kalau kamu jadi wakil negeri, wakil rakyat. Itu gunanya kalau kamu tak nak hadir dalam persidangan sebagaimana yang dilontarkan oleh Tan Sri Rais Yatim. Ini amat mengecewakan kita. Ini keadaan saya harap para senator yang mendengar sedar dirilah, insaflah. Janganlah pandang kecil. Anda bertugas, tugas anda sebagai senator. Jangan duk fikir nak cari duit, nak cari pangkat saja. Begitu juga saya tertarik hati juga dengan kenyataan daripada Datuk Sri Zalina Osman. Sebab dia marah betul. Tambah-tambah lagi waktu beliau mengutarakan permasalahan tentang kebajikan kanak-kanak. Jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Masa saya menteri, saya nak wujudkan mahkamah session di semua negeri-negeri. Kerajaan dah setuju. Sampai hari ini Tuan Ketua tak buat-buat. Tuan Ketua, anak-anak pergi ke jenayah seksual. Bila dia pergi mahkamah jenayah biasa, Tuan Ketua juga seorang peguam macam saya, peguam jenayah. Masuk kes, keluar kes mahkamah, dah besar panjang, siapa nak jadi saksi Tuan Ketua? Malu. Itu sebab kita nak mahkamah khas, bilik saksi khas, adanya pendekatan khas. Ni anak-anak yang menjadi mangsa. Ini dengan COVID. Berapa banyak kes anak-anak didera di rumah? Berapa kes anak-anak menjadi mangsa jenayah? Nak bawa ke mana? Kalau setakat nak jadi menteri, ini pun tak boleh selesai, tak payahlah jadi menteri.
yang mengalami keganasan seksual di rumah. Jadi dia nak bertanya pada menterinya Rina Harun lah. Tak ada. Itulah yang Muhammad. Saya nak tanya pada menteri yang bertanggungjawab. Saya tak tahu siapa lah yang bertanggungjawab. Ni pun tak ada. Saya kata Tuan Yang Bertuah ni memang masalah besar. Takkan cakap hari-hari dekat kursi, betul tak? Tapi tak apalah, agaknya sibuk. Macam mana? Sebagai menteri, kamu tak datang, macam mana kamu nak dengar? Betul, kamu boleh dengar melalui tulisan, handset. Tapi tidak berdepan. Ini keadaannya saudara. Sebab itu Dewan Rakyat pun kosong. Saya tak faham lah. Sebab itu sudah sampai masanya rakyat memikirkan akan datang. Tengok satu persatu. Mana ahli parlimen yang kuat penting tak payahlah dilantik. Sebab itu saya nak minta kalau yang wakili parti UMNO sudah sampai masanya kita kosongkan mereka untuk akan datang. Tak payah pun. Carilah yang berwibawa, anak muda yang bersemangat. Sebab masalah rakyat tidak ditangani. Mereka khianat pada pengundi. Sebab itu saya katakan sekarang ni contohnya lah, bila sahaja menteri buat pengumuman bahawa kes Adib ditutup, sunyi sepi. Tak kisahlah daripada UMNO ke DAP, memang tak usah cerita lah. Tak kisah, cuma DAP ada bangkit. Cerita tu yang tak silap saya ini ini jelutong. Dia ada bangkit juga berpersoalan. Tetapi kita tahu bahawa arwah Muhammad Adib Muhammad Kasim telah meninggal dunia pada tahun 2020, maafkan saya, 17 Disember 2018. Dan sehingga sekarang persoalan saya adalah kenapakah tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap mana-mana suspek yang terlibat. Saya membawa perkara ini kepada Dewan Yang Mulia ini kerana pada masa yang sama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah bertindak dengan pantas dalam satu kes yang melibatkan seorang pengawal keselamatan bernama Tawa Sagayam yang berlaku di Ipoh. Tuan Speaker tahu, di mana suspek yang terlibat yang pada asalnya disiasat dan dituduh di bawah Seksyen 326 telah pun kemudian dihadapkan ke mahkamah di bawah pertuduhan di bawah Seksyen 320, iaitu kesalahan membunuh. Polemik yang timbul di luar sana adalah kalau dalam kes Tawa Sagayam kerajaan ini dapat mengambil tindakan dan begitu pantas, kenapakah dalam kes seorang penjawat awam iaitu arwah Muhammad Adib Muhammad Kasim, seorang kaki tangan Jabatan Bomba, sehingga sekarang tidak ada sebarang keputusan, sebarang tindakan diambil terhadap mana-mana suspek. Ketika itu tapi lepas yang menjuarai isu Adib ini boleh sunyi sepi. Ini keadaan saudara. Tapi isu kes Niki yang terjebak dalam money scamming apa semua tu, lepas di mahkamah diam, Adib pun tutup kes. Itulah rasa-rasanya keadaan sekarang saudara. Jadi sepatutnya Dewan Rakyat lah tempat untuk membangkitkan. Ini tidak isu lain yang dibangkitkan, ya? Saudara Abu Humairah Mufti yang di utara yang menjuarai kes Adib dulu pun kuyup tu. Itulah keadaannya saudara. Dah kuyup. Apa nak buat saudara? Sebab itu ibu kepada Allahyarham Adib, dia rasa kecewa. Kita rasa kecewa lah bila kes kematian anaknya dilihat seolah tidak lebela. Ini satu benda yang paling malang pada kita. Saya katakan bahawa ada inkuari dulu dan sebelah orang telah pun dihadapkan inkuari. Jadi macam mana boleh katakan tak dapat tangkap suspek? Ini satu benda yang hairan. Sebab itu saya katakan janganlah kita menutup bangkai gajah di bawah helaian daun lalang. Itu keadaannya saudara. Dan dalam keadaan begini, kita masuk topik kita tentulah tentang menembus masa silam. Sudah sampai masanya sekarang saudara. Saya kena ingat sebab diam tak diam sekarang ni sudah 3 tahun rupanya, lebih daripada 3 tahun kita terjebak dalam kemelut politik tanpa noktah. Sejak berakhirnya pilihan raya pada tanggal 9 Mei 2018. Hari ini dah 2021. Dah lebih daripada 3 tahun saudara. Tidak berhenti masalah polemik, masalah kemelut politik yang dialami oleh warga bangsa tanpa noktah saudara. Dan dalam tempoh 3 tahun itu jugalah kita melihat perbalahan warga bangsa kita, bukan bangsa lain.
Kita tak dengar perbalahan antara MCA dengan DAP, MCA dengan Gerakan. Kita tak dengar antara MIC dengan Bakal Sakti. Kita tak dengar. Yang kita dengar perbalahan UMNO PAS PBM, UMNO PBM, UMNO Pejuang, UMNO Muda. Ini yang bergelutnya selama 3 tahun, saudara, sehingga kan arus pembangunan tak dapat dibawa untuk rakyat. Malahan lebih teruk lagi, saya melihat api permusuhan sesama bangsa seolah-olah bagai dinyalakan. Dan dari api itulah yang memanggang untung nasib rakyat dalam kehidupan serba memeritkan. Api permusuhan itu yang memanggang kehidupan rakyat. Saya harap saudara faham maksud saya itu. Kalau mereka tak berbala, semua pemimpin dapat menyantuni kehidupan rakyat, kita tak akan tersepit, tak akan berada dalam lembah penderitaan yang begitu serba memeritkan, saudara. Ini keadaannya. Dah 3 tahun lebih. Jadi kadang-kadang saya memikirkan bahawa apakah musibah daripada serangan virus corona itu yang telah pun meruntun kehidupan untuk menjadikan rakyat, warga kita begitu getir, serta meruntuhkan mewahnya ekonomi negara kita ini yang kita alami selama lebih 60 tahun. Apakah ini musibah ini merupakan satu balasan daripada ilahi didatangkan wabak ini, iaitu virus corona. Jadi dalam keadaan begitu pun, dalam keadaan kita bergelut dengan virus corona, situasi ini masih tidak mampu mengundang satu kesedaran di kalangan warga dan pemimpin. Sebab itu saya katakan, apakah alam sudah semakin benci dan bosan melihat tingkah laku kita ni yang bangga dengan dosa-dosa, sehingga kan akhirnya hadir pelbagai musibah silih berganti. Habis bab ini, hujan ribut. Selepas hujan ribut, datang pula petir yang terlalu kuat semalam kemarin. Ribut di beberapa daerah, rumah di 4 pokok besar, kemudian banjir besar di Shah Alam. Ini semua musibah ini didatangkan kerana seolah-olah kita tidak pernah bersyukur atas apa yang ada, saudara. Jadi sebab tu saya kata, sudah sampai masanya. Okey, sudah sampai masanya dalam kita nak menghadapi 3 bulan je lagi. 3 bulan lagi, saudara, tirai tahun 2021 akan dilabuhkan. There's no end of it untuk kita mengulangi balik. Tak ada dah, saudara. Masa yang berlalu itu terus berjalan dan kita akan mendapat sinar baru. Apakah tahun 2022 ini memberi sinar baru?